Hai, selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam video ini kita akan bincangkan matematik tingkatan 4, bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam 1/ubah, standard pembelajaran 1.1.6, menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah penfaktoran. Kalau selepas Anda tengok video ini dan Anda rasa video ini adalah video yang bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, lepas tu subscribe channel saya untuk dapatkan video yang terbaru dari saya. Dan juga sharekan video ini kepada kawan-kawan Anda. Jadi sekarang, mari kita buka buku teks muka surat 21. Standard pembelajaran menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah penfaktoran. Jadi, penfaktoran. Kamu sudah lama belajar tentang penfaktoran kan? Penfaktoran ni bukan sesuatu yang baru kepada awak. Awak pernah belajar penfaktoran semasa awak berada di tingkatan 2. Cuba awak imbas kembali ya. Jadi, kaedah penfaktoran ialah salah satu cara untuk menentukan punca bagi sesuatu persamaan. Selain daripada beberapa cara lain yang kita telah belajar sebelum inilah. Jadi sebelum penfaktoran persamaan kuadratik dapat dijalankan, kita mesti pastikan persamaan kuadratik tersebut telah disusun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar dahulu. Okey, jadi sekarang mari kita tengok contoh 7. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah penfaktoran. Soalan A. Okey. Kalau kamu sudah lupa apa itu penfaktoran, penfaktoran tu secara ringkasnya ialah yang ini contohnya soalan ini X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan sifar ini. Kita tukar ke yang ada kurungan. So, bila dari tak ada kurungan jadi ada kurungan, maka itulah penfaktoran. Kalau kembangkan tu, ya terbalik pula. Iaitu soalan yang diberi adalah dalam bentuk yang ada kurungan. Lepas tu kita akan buat sampai tidak ada kurungan. Saya tidak pasti sama ada Anda masih ingat apa yang Anda belajar semasa di tingkatan 2 dahulu. Okey, jadi di sini nak melakukan kaedah penfaktoran, ada dua kaedah yang kita boleh gunakan. Kaedah pertama, ya, ini bergantung dengan apa yang ada di depan X kuasa 2 ini. Okey, so untuk 7A, soalan ini telah disusun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar kan. Jadi ini X kuasa 2 dulu, lepas tu X, lepas tu yang tak ada X. Okey ya? Maka jika soalan sudah disusun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C, kerja pertama kita ialah kita tengok nombor di depan X kuasa 2 ini. Kalau depan ni tak ada nombor, maksudnya A sama dengan 1. Okay. Jika A sama dengan 1, maka kita boleh guna cara yang saya akan buat sekarang untuk melakukan penfaktoran persamaan kuadratik ini. Okay. Cara ini hanya sesuai ya. Sekiranya A sama dengan 1. Sangat penting. Kalau A sama dengan nombor lain, maksudnya di sini ada 2 ke 3, 4. Tak boleh guna cara ini ya. Dia akan gunakan cara kedua yang saya akan tunjukkan nanti. Jadi, jika A sama dengan 1, maka kita akan senaraikan B dan C macam ini. B sama dengan negatif 5 dan C sama dengan 6.
Selepas itu, kita akan fikirkan. Oke, saya besarkan sini. Kita akan fikirkan C ini. Bagaimana kita mendarabkan dua nombor dapat menghasilkan C. Ataupun nombor apa didarab dengan nombor apa boleh menghasilkan nombor 6. Jadi sekarang kamu boleh fikirlah. 1 darab 6. Ada lagi tak? 2 darab 3. Ada lagi tak? 6 darab 1. Oke, yang ini berulang tuh tak perlu. 1 darab 6, 6 darab 1, 3 darab 2, 2 darab 3 sama aja. Selain itu, ada lagi tak? Ada lagi, yaitu negatif 1 darab negatif 6. Ini juga boleh menghasilkan 6. Ada lagi tak? Negatif 2 darab negatif 3. Jadi, ini sajalah nombor-nombor yang kita boleh gunakan untuk darab dan mendapat 6. Seterusnya, selepas kita sudah mengenal pasti senarai nombor ini, tugas kita yang seterusnya ialah tambahkan kedua-dua nombor ini. Dan lepas itu, tengok mana satu hasil tambahnya akan sama dengan B. Jadi sekarang 1 tambah 6, 7. 2 tambah 3, 5. Negatif 1 tambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Negatif 2 tambah negatif 3. Oke, yang ini dia akan sama dengan negatif 2 tolak 3 sebab positif darab negatif dapat negatif. Lepas itu tolak 2, tolak lagi 3, maka tolak 5 lah. Oke, sekarang kita sudah jumpa nombor yang bila saling mendarab akan mendapat C. Apabila saling menambah akan mendapat B. Maka kita sudah jumpa langkah seterusnya. Yaitu kita akan tulis ini sama dengan sifar. Lepas itu kita akan masukkan ini ke depan sini. Yang ini ke belakang sini. Sebenarnya dia berubah tempat pun tak apalah. Tolak 2, tolak 3. Lepas tu, di depan tu kita hanya perlu isikan X sahaja. Maka ini akan menjadi langkah pertama selepas soalan. Walaupun tadi sudah buat begitu banyak di sini. Oke, kan sudah tulis banyak benda kan? Tapi semua ini sebenarnya tidak diperlukan lah. Kamu hanya perlu buat benda ini di tepi. Tak termasuk dalam langkah kerja. Langkah kerjanya ini sahaja. Dan selepas itu, kita akan ada langkah kerja yang seterusnya, yaitu kita akan tulis sama ada X tolak 2 sama dengan sifar. Atau X tolak 3 sama dengan sifar. Kenapa akan sama dengan sifar? Sebab kurungan kan bermaksud darab. Jadi ini 2 set kurungan kan? Maksudnya kurungan yang pertama ini darab dengan kurungan yang kedua ini akan menghasilkan sifar. Maka ini bermaksud salah satu mereka mesti sifar lah. Ataupun kedua-dua ialah sifar. Kalau tidak, bagaimana lepas darab kita akan dapat sifar kan? Oke, so lepas tu kita akan selesaikanlah macam yang biasa tu. X sama dengan 2 ataupun X sama dengan 3. Jadi dengan ini kita sudah
jumpa punca kepada persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 ini. So, langkah kerjanya macam ni ya. Sama seperti buku teks tu lah. Ini. So, soalan. Lepas tu, buat bahagian ini yang begitu banyak ini, kira-kira ini. Lepas tu, datanglah ini. Dan ini. So, buku teks skipkan yang kah inilah. Oke. Jadi, ini cara yang pertama. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara yang kedua. Oke, kita salin soalan lagi. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan sifat. Cara ini, dia sesuai digunakan sekiranya E bukan 1. Tapi kalau E sama dengan 1, kamu nak guna cara ini pun boleh lah. Oke, so kali ini kita tidak melabelkan ABC lagi. Tapi kamu hanya perlu tahu, ini ialah depan. Ini ialah tengah. Ini ialah belakang. Mana ini ya. Inilah macam ini. Oke, selepas itu, kita akan cari tempat di tepi-tepi. Oke, contohnya macam ini. D, B, lepas tu T. Dan selepas itu kita akan fikirkan D ini. Apa yang darab dengan apa akan menghasilkan D. Selepas itu, apa yang darab dengan apa akan menghasilkan B. Yaitu 6. Dan selepas itu, kita akan ambil dua benda di sini. Saling menambah. Dan tengok boleh dapat B ke tidak. Oke ya. Jadi, sangat penting untuk tidak salah cari nilai B. Oke. So, B ini, B huruf besar ini ialah 6 kan. Jadi, sama lah macam tadi. Kita akan carikan 6 ini. Apa darab apa sama dengan 6. 1 darab 6 lah. 2 darab 3 lah. Negatif 2 darab negatif 3. Lepas tu negatif 1 darab negatif 6 contohnya. Dan selepas itu, kita akan buat macam ni. Fikirkan juga apa yang saling mendarab akan dapat D. Jadi X kuasa 2 maksudnya X darab dengan X lah. So, lepas tu kita akan pergi ke B pula. Oke, kita cuba sebab kita tidak tahu mana sesuai kan. Walaupun sebenarnya tadi sudah jumpa, tapi kita pura-pura kita belum tahu lah. Oke, kita coba dengan 1 dulu dan 6 nih. Ini gabungan pertama. So, lepas ini saya akan buat macam ini. X ini darab dengan 6 ini. Dia mesti silang tak boleh X darab 1 macam ni ya. So, X darab 6, 6X. Lepas tu X darab 1, X. Ditambah 7X. Sama dengan T di sini tak? Tak sama kan? Maka tidak dapat guna 1 dengan 6 lah. Oke, so kita buangkannya. Gabungan yang seterusnya 2, 3. Jadi X darab 3, 3X. X darab 2, 2X. Ditambah dapat 5X. Tapi sini adalah negatif 5X. Tak sama kan? Jadi tak boleh loh. Buang lagi loh. Oke. Lepas tu gabungan yang ketiga. Negatif 2, negatif 3. Jadi sekarang X darab dengan negatif 3 dapat negatif 3X.
X darab dengan negatif 2 dapat negatif 2X. Negatif 2X tambah negatif 3X dapat negatif 5X. Oke, sama dengan soal nih. Maka ini bermaksud kita sudah jumpa langkah yang seterusnya. Tak sama dengan yang ini, oke? Untuk jenis ini, langkah seterusnya datang dari sini saja. Nah, ini akan jadi gurungan pertama, ini akan jadi gurungan kedua. So, lepas ini, langkah seterusnya akan jadi X tolak 2, X tolak 3, sama dengan sifar. Maka X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Jadi, inilah dua cara yang kamu boleh gunakan untuk menyelesaikan soalan persamaan kuadratik dengan kaedah penfaktoran. Yang ada kurungan-kurungan inilah penfaktoran. Seterusnya kita tengok pula contoh lain. Saya buat contoh yang saya ambil dari muka surat lain dahulu sebelum kita pergi ke contoh 7b ya. X kuasa 2 tolak 9X tambah 18 sama dengan sifar. Oke, jadi sekarang di sini E-nya 1 kan. Jadi jika E sama dengan 1, maka kita boleh gunakan kaedah yang pertama, A, B, C. So, A ialah 1, B ialah negatif 9, C ialah 18. Lepas tu, kita perlu fikir-fikirkan apa yang darab dengan apa boleh menghasilkan 18. So, okay, 1 darab 18. Ada lagi tak? 2 darab 9. Lepas tu, 3 darab 6. Lepas tu, ada 4 tak? 4. 4 boleh darab apa-apa dapat 18 tak? Oke, ini lebih kepada nombor bulat jangan pakai pecahan ataupun perpuluhan. Oke, tak ada kan? So maka sampai sinilah. Selepas itu, bahagian positif sudah. Kita pergi ke bahagian negatif. So, negatif 1 darab negatif 18. Negatif 2 darab negatif 9. Negatif 3 darab negatif 6. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilihan di sini. Dan kita akan pikirkan yang mana satu bila ditambah akan menghasilkan negatif 9. So, boleh jumpa tak? 1 tambah 18, 19. 2 tambah 9, 11. 3 tambah 6, 9. Negatif 1 tambah negatif 18, negatif 19. Negatif 2 tambah negatif 9, negatif 11. Negatif 3 tambah negatif 6. Ini yang akan sama dengan negatif 9. Maka dengan itu, kita sudah jumpa langkah yang seterusnya untuk soalan ini, yaitu ini. Dan kita akan tulisnya macam ini. X kuasa 2 tolak 9X tambah 18 sama dengan sifar. Lepas tu kurungan, 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 kurungan. Sama dengan sifar. Lepas tu tolak 3, tolak 6. Depan ni tambah X, tambah X. Macam ini sahajalah. Susah tak? Tidak susah kan? Yang penting kamu pasti boleh jumpa B. Kalau sudah jumpa B, maka apa yang kamu perlu buat hanyalah ambil ini, masuk sini. Ambil ini, masuk sini. Lepas tu, depan tu, bagi dia 1X. Selepas itu, X sama dengan 3 atau
X sama dengan 6. Macam itu sahaja. Susahkah senang? Kalau kamu tidak pandai sifir, mestilah susah. Kalau sudah pandai sifir, senang saja pemfaktoran ini. Seterusnya kita pergi ke soalan contoh 7B lah. Oke, 7B. X kuasa 2 tambah 7 per 2X sama dengan 2. Oke, yang ini dia belum lagi disusun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan. Maka kita perlu susunnya sendirilah. So, jadi X kuasa 2 tambah 7 per 2X tolak 2 sama dengan sifar. Mana datangnya tolak 2 ini? 2 positif 2 di sebelah kanan ini pindah ke sebelah kiri, maka positif akan jadi negatif. So, itulah bagaimana datangnya negatif 2 ini. Lepas tu, kalau kita tengok di sini, dia macam sudah disusun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan. Nak A, nak B ada B, nak C ada C. Tetapi kalau kita fikir-fikirkan, pecahan itu nanti kita akan susah untuk mendapatkan apa darab apa ditambah lagi menghasilkan pecahan. Contohnya ini 2 ni lah. 2 ini ada apa? 2 darab 1 saja kan. So, apa lagi benda yang kamu nak fikir untuk apa tambah dengan apa dapat 7 per 2? Susah kan? Oleh itu, bila ada pecahan untuk B ke C ke ataupun A ke, kita perlu cuba untuk hilangkan pecahan itu. Jadi di sini, cara untuk buat supaya B tidak ada pecahan lagi ialah dengan mendarab semua ini dengan 2. Oke, setiap sebutan darab dengan 2. Sebab 7 per 2 darab dengan 2 akan jadi 7. Oke, jadi selepas setiap sebutan didarab dengan 2, maka mereka akan jadi 2X kuasa 2 tambah 7X tolak 4 sama dengan sifar. Yang ini lebih senang sikit lah kalau nak kira nanti. Oke. Jadi sekarang soalan B ini, bila kita sudah darab dengan 2 ni, yang ini A-nya bukan 1 lagi kan. Jika bukan 1, kita tak dapat lah nak guna A sama dengan 2, B sama dengan 7, C sama dengan negatif 4. Kita dapat guna cara ini. Sebab cara ini hanya sesuai untuk A sama dengan 1 saja. Maka kita akan guna cara depan, tengah, belakang ini. Oke, so sekarang kita akan carikan satu ruang kosong di tepi-tepi. Mana dia? Oke, sinilah. Depan, belakang, tengah. Lepas tu, depan ni adalah 2X kuasa 2 kan. So, 2X kuasa 2. 2X kuasa 2. Apa yang darab apa akan menghasilkan 2X kuasa 2? 2X darab X lah kan. Ada lagi tak? Ada. 1 darab 2X kuasa 2 pun boleh jadi 2X kuasa 2 kan. 2X kuasa 2 darab 1 pun boleh jadi 2X kuasa 2. Tapi sebab kita sekarang nak buat kaedah pemfaktoran, maksudnya kita nak pecahkan X kuasa 2 ni kepada 2 bahagian, tak mungkin lah nak 1 darab dengan 2X kuasa 2 lagi. Oke, oleh itu ini saja pilihan kita lah. So, sekarang kita akan letakkan
2x di sini, dan x di sini. Tulis kecil sedikit lah. Selepas itu, kita pergi tengok belakang pula. Belakang ialah negatif 4. Negatif 4. Sekarang, kita fikirkan apa yang darab dengan apa boleh menghasilkan negatif 4. Negatif 1 darab 4. Ada lagi tak? Negatif 4 darab 1. Ada lagi tak? Negatif 2 darab 2. Ada lagi? Tak ada, sudahlah. Oke. Seterusnya, kita perlu cuba jaya. Tak boleh, tak cuba terus beri jawapan. Susah kamu nak dapatkan jawapan yang betul. Oke. Kadang-kadang kita akan perlu buat beberapa kali baru kita dapat jumpa jawapan. Bergantung dengan nasib kamu lah. Tengok kamu cuba dengan gabungan nombor mana dahulu. So, 2x ini tepinya kita mungkin tulis negatif 1. Kita ambil ini dulu. Lepas tu bawah ni 4 lah kan. Oke, so seterusnya. Ini 2 darab x. Memang 2x kuasa 2. Negatif 1 darab 4. Negatif 4 lah. Depan dengan belakang ini. Lepas darab, mesti ini sudah tersedia macam soalan. Bukannya kakak keluar sebutan lain. Nah, yang kita perlu cari-cari ialah tengah ni. Perubahannya di tengah ni. So, 2x darab 4 jadi 8x. X darab negatif 1 menjadi negatif x. Negatif x tambah dengan 8x menghasilkan 7x. Tadi kita punya tengah ialah 7x. Wah, untung betul. Cubaan kali pertama sudah jumpa jawapannya. Oke, jadi ini bermaksud nasib saya baiklah. Ataupun saya sudah tahu jawapannya. Oke, so sekarang kita sudah jumpa depan, belakang, tengah yang sama dengan soalan ini. Maka langkah seterusnya ialah kita bagi ini satu kurungan, ini satu kurungan. Di bawah ini, setelah kita kira-kira, so langkah seterusnya akan jadi 2x tolak 1, x tambah 4 sama dengan sifar. Maka kita akan ada x sama dengan 1/2 ataupun x sama dengan negatif 4. So, jawapan lengkap. Yang saya tulis ini sebab ada penerangan, maka dia ada bercelaru sikit lah. Ini soalannya. Ini langkah kerja yang pertama. Ini langkah kerja yang kedua. Ini langkah kerja yang ketiga. Dan ini jawapannya. Kamu boleh rujuk buku teks. Buku teks sudah tulis dengan cantik di sini ya. So, kita nak tulis benda ini di mana? Seperti yang saya sebut tadi, di satu tempat di sebelah kanan kertas soalan mungkin lah. Kertas soalan kan besar. Jadi biasanya soalan di sebelah kiri. Kamu akan jawab di sebelah kiri kan. Ini semua di sebelah kiri kan. Lepas tu sebelah kanan ini tak ada apa-apa kan. Tak ada apa-apa nak ditulis. Ruang kosong. Maka benda ini boleh ditulis di ruang kosong lah. Di sebelah kanan lah. Oke, seterusnya mari kita tengok soalan C. Oke, C.
X per 2 sama dengan 5. X tolak 24 per X tolak 4. Wow, yang ini macam rumit saja kan? Tapi sekiranya kamu masih ingat, kita boleh buat penerapan silang, okay? Untuk menghilangkan pecahan ini, yaitu yang ini naik atas darab dengan 5X tolak 24 di sebelah kanan. Yang ini naik atas darab dengan X di sebelah kiri. Macam ini mah, kalau kamu masih ingat lah, A per B sama dengan C per D akan menjadi AD sama dengan CB. Mana datangnya CB? B darab dengan C. Lepas tu, mana datangnya AD? D darab dengan A lah. Okay? Maka ini akan menjadi X tolak 4 sama dengan 2. 5X tolak 24. Lepas ini, buat apa? Kembangkanlah. Hilangkan, buangkan kurungan. Bagaimana nak buangkan kurungan? Dengan mendarab sebutan di depan kurungan ke dalam setiap sebutan di dalam kurungan. Menjadi X darab X kuasa 2. X darab negatif 4. Negatif 4X. 2 darab 5X sama dengan 10X. 2 darab dengan negatif 24 menjadi negatif 48. Ini ya. Yang ini pun sama lah. Oke. Selepas itu, kita perlu susunkan dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan? Maka kita akan pindahkan semua sebutan di sebelah kanan ke kiri lah. So, ini pindah ke kiri. Yang ini pun pindah ke kiri. Maka yang sudah di sebelah kiri, dia kekal di sebelah kiri lah. So, positif 10X pindah dari kanan ke kiri akan jadi negatif 10X. Negatif 48 pindah ke kiri akan menjadi positif 48. Apabila semua sebutan di sebelah kanan sudah dipindah ke sebelah kiri, maka yang tinggal di sebelah kanan sifat lah. Selepas itu, ini ialah sebutan serupa. Maka kita boleh selesaikannya menjadi negatif 14X. Soalnya akan menjadi X kuasa 2 tolak 14X tambah 48 sama dengan sifat. Jadi selepas semua langkah kerja yang panjang lebar ini, ini ialah 1. B ialah negatif 14. C ialah 48. So, sebab A lah 1, maka kita gunakanlah cara pertama tadi kan. So, fikirkan. Apa darab dengan apa boleh menghasilkan 48? 1 darab 48. Oke, disebabkan C ialah nombor positif, maka kita akan ada lebih pilihan berbanding jika C ialah negatif. Lepas tu 2 darab 24. 3 darab 16. 4 darab 12. Ada lagi tak? Ada lagi satu, yaitu 6 darab 8. Jadi ini pilihan untuk nombor positif lah. Sekarang ada positif, mesti ada gabungan negatif juga. Maka ada lagi ini negatif 1 darab negatif 48. Negatif 2 darab negatif 24. Negatif 3 darab negatif 16. Negatif 4 darab negatif 12. Dan negatif 6 darab negatif 8. Oke. So, ini semua merupakan pilihan yang kita ada lah.
Jadi mari kita kira mana satu gabungannya bila ditambah akan mendapat negatif 14. Sekiranya awak boleh tambah-tambah dengan laju, sebenarnya kamu tidak perlu senaraikan semua pilihan inilah. Sebab kamu boleh kira sendiri. Untuk menjimatkan masa, saya tidak akan tambah semua nombor yang ada lah. Saya hanya akan ambil negatif 6 tambah negatif 8 saja, yaitu jawapan kita. So, ini akan menghasilkan negatif 6 tolak 8, yaitu negatif 14. So, bila sudah jumpa B ini, maka senang sudahlah. Ini kurungan, 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 kurungan sama dengan sifar. Tolak 6, tolak 8. Depan tu letak X, X. Macam itu saja loh. Oke. So, seterusnya, jawapan X sama dengan 6 atau 8. Oke ya. Nah, yang penting di sini lah. Kamu mesti dapat mulakan langkah pertama dulu. Kalau langkah pertama yang ini tak dapat dibuat, maka susahlah nak dapatkan jawapan akhir. Oke. So, inilah langkah kerja. 1, 2, 3, 4. Lepas tu ini sebenarnya tulis di tepi-tepi saja sebab ruang saya tidak mengizinkan. Maka saya tulis di bawah dia lah. Lepas tu ini dan ini. Jadi seterusnya kita pergi ke soalan D. Y tambah 2, Y tambah 1 sama dengan 2, Y tambah 11. Jadi sekarang ada kurungan di sini. Maksudnya kita perlu kembangkan mereka dahulu. Yaitu kita akan buat macam ini. Y darab dengan Y menghasilkan Y kuasa 2. Lepas tu Y darab dengan positif 1 menghasilkan positif Y. Lepas itu 2 darab dengan Y menghasilkan positif 2Y. Lepas itu positif 2 darab dengan positif 1 menghasilkan positif 2. Ini sebelah kiri punya. Lepas itu untuk yang di sebelah kanan 2 darab dengan Y, 2Y. 2 darab dengan 11 jadi positif 22. Selepas itu kita perlu susun mereka dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Maka semua yang di sebelah kanan ini kita akan pindah ke sebelah kiri. Oke. So sini ini sebutan serupa. Kita boleh tambahkan dulu menjadi 3Y. So Y kuasa 2 tambah 3Y tambah 2. So positif 2Y pindah dari kanan ke kiri. Jadilah negatif 2Y. Positif 22 pindah ke kiri. Jadilah negatif 22. Dan sebelah kanan tinggallah sifar. Lepas tu kita selesaikanlah. Ini dengan ini sebutan serupa. Yang ini tidak ada boleh ubah. Oke. So kita akan dapat Y kuasa 2 tambah Y tolak 20 sama dengan sifar. So sekarang kita tengok di sini. Ini tak ada nombor. Maksudnya 1. Jadi kalau E ialah 1, maka kita boleh guna inilah. E sama 1, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 20. Dan kita pikirkanlah B ialah 1. So mungkin saya akan guna ini. 5, negatif 4. Ataupun mungkin guna negatif 5, 4. Tak mungkin 1 darab negatif 20 sudahlah. Sebab bila dua nombor ini ditambah, takkan jadi 1 kan. Oke. Maka sekarang saya pun fikirlah. 5 tambah negatif 4
jadi 1 tak? 5 tolak 4, 1. Okey. Maka ini bermaksud saya sudah jumpa jawapan saya. Maka bolehlah saya tulis macam ini. 5 tolak 4. 5 tu tak ada apa di depan, maksudnya positif. Lepas tu ini Y, ini Y. Dan maka kita akan ada Y tambah 5 sama dengan sifar, ataupun Y tolak 4 sama dengan sifar. Dan kita akan ada Y sama dengan negatif 5. Dan Y sama dengan 4. Oke. Jadi inilah jawapan kita untuk contoh 7D. Seterusnya kita pergi tengok muka surat yang seterusnya. Bagaimanakah Anda menentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah graf? Oke, yang ini kalau kamu imbas kembali ataupun kamu pernah tengok video saya yang sebelum ini, sebenarnya bahagian ini sudah pernah dibincangkan. Oke. Muka surat 17, 18, 20 sudah ada benda ni lah. Oke, kalau nak carikan punca dari graf, senang aja, yaitu di mana graf itu bersilang di paksi X. Ini paksi X. Jadi jawapannya ini dan inilah. X ialah 3, X ialah 6. Ini kalau ada graf lah. Tak ada graf tak dapat lah. So, seterusnya ini hasil ya. Ini pun sudah dibincangkan sebelum ini. Oke, kalau A lebih dari sifar, kita akan dapat graf yang melengkung ke atas. Bentuk U. Kalau A kurang daripada sifar, yaitu kalau A adalah nombor negatif, maka kita akan dapat satu graf yang berbentuk macam N. Dan puncanya macam apa yang dilukis dalam buku teks tu lah. Oke, maka dengan ini habislah perbincangan kita untuk video kali ini. Jika Anda rasa video ini bagus, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga sharekan video saya kepada rakan-rakan Anda, saudara mara Anda, dan kawan-kawan Anda yang belajar di tingkatan 5. Oke? Sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.